Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para juri Sabah Data Fest 2.0 dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang melihat persembahan video kami ini. Sebelum kami meneruskan pembentangan dashboard kami, saya ingin membuat sedikit pengenalan berkenaan dengan kumpulan kami. Okey, nama kumpulan kami adalah PNS Group dari Jabatan Perpustakaan Negeri Sabah dan fasilitator kami adalah Encik Adam Arif. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Encik Disney Lai sebagai fasilitator dalaman dalam pencambahan idea dan keperluan teknikal, dan Puan Mary Claire juga sebagai fasilitator dalaman kami dalam pemilihan dan penyediaan dataset, dan kami dalam pembangunan dashboard terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Nur Abalina, dan Ron Eli Julian dan Zulkifli Jul. Tajuk projek kami adalah Koleksi Popular Perpustakaan Negeri Sabah, dan tujuan kami membangunkan dashboard ini adalah untuk mengetahui trend peminjaman bahan perpustakaan bagi tempoh 5 tahun kebelakangan, dan juga untuk mengenal pasti koleksi yang popular di kalangan pembaca berdasarkan lokasi, kategori peminjam dan kategori koleksi. Dan di dalam dashboard ini, pembangunan dashboard ini, kumpulan sasar kami adalah bahagian perolehan dan pihak pengurusan perpustakaan. Dataset yang kami pilih dari data.gov.my ialah perangkaan kumulatif koleksi dan peminjam bahan, iaitu sumber dari Perpustakaan Negara Malaysia 2018 dan 10 dataset dari sistem ilmu kami. Struktur dashboard kami, yang pertama ada analisis jumlah kumulatif koleksi dan pinjaman bahan yang dibentangkan oleh saya sendiri, dan page kedua adalah analisis koleksi PNS yang dibentang oleh Ron Eli Julian, dan page ketiga ada analisis pinjaman yang dibentangkan oleh Zulkifli Jul. Ini merupakan page pertama dalam dashboard kami, dan kami mulakan dengan perbandingan perangkaan kumulatif jumlah koleksi dan pinjaman bahan perpustakaan awam negeri bagi trend 5 tahun. Untuk tujuan perbandingan ini, kami ekstrak data dari portal data.gov.my, sumber dari Perpustakaan Negara Malaysia 2018. Untuk dataset perangkaan kumulatif jumlah koleksi, kami visualisasikan data tersebut dalam bentuk graf bar. Dan daripada graf bar ini, kami dapat lihat bahawa trend jumlah koleksi kami sentiasa konsisten dari tahun 2013 sehingga tahun 2017. Dan untuk dataset kedua, kami visualisasikan dataset kami dalam bentuk carta garis. Dan kami dapat lihat bahawa kadar peminjaman bahan kami sentiasa menurun dari tahun 2015 sehingga 2017. Dan berkaitan daripada itu, kumpulan kami ingin mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan peminjaman bahan kami. Dan ini merupakan statistik perbelanjaan pembelian buku Perpustakaan Negeri Sabah mengikut lokasi dari tahun 2015 hingga 2019. Statistik ini kami ambil dari sistem ilmu yang kami perolehi dari sistem maklumat, dan kami visualisasikan data tersebut dalam bentuk tree map. Dan dari sini kita boleh klik dan boleh lihat setiap tahun jumlah perbelanjaan yang dibelanjakan untuk pembelian buku baru. Dan kemudian pada gambar rajah keempat, kami membuat perbandingan jumlah koleksi pinjaman dan kos perbelanjaan Perpustakaan Negeri Sabah. Dan di sini kami menggunakan data blending, iaitu gabungan data dari portal data.gov.my dan sistem ilmu. Jika dilihat dari tahun 2000 hingga 2019, jumlah koleksi kami sentiasa konsisten, tetapi jumlah pinjaman kami semakin menurun.
Begitu juga dengan kos perbelanjaan. Terdapat penurunan dari 2018 hingga 2019. Dan semua data blend ini kami visualisasikan sekali lagi dalam bentuk scorecard yang berada di atas untuk memudahkan pihak pengurusan melihat jumlah kumulatif koleksi, jumlah kumulatif pinjaman, dan juga kos perbelanjaan bagi 5 tahun kebelakangan. Untuk analisis page kedua, saya serahkan kepada rakan sepasukan saya iaitu Ron Eli Julian. Selamat sejahtera kepada para juri. Saya Ron Eli Julian akan meneruskan pembentangan daripada Puan Nur Abalina sebentar tadi bagi page kedua dashboard kami, dashboard PNS. Kita akan mulai dengan perbandingan jumlah bahan bacaan dan pembelian yang dilakukan pada tahun 2015 hingga 2019 di seluruh cawangan Perpustakaan Negeri Sabah. Melalui carta line yang kita ada di dalam dashboard kita ini, kita boleh melihat di mana pembelian yang paling tinggi dilakukan pada tahun 2015 dengan harga koleksi melebihi 2 bilion dengan naskah sebanyak 65.000. Dan yang paling rendah adalah pada tahun 2018 di mana harga koleksi yang dibelanjakan adalah hanya sebanyak 523.000 dengan naskah sebanyak 25.000 sahaja. Beralih kepada Google Map untuk membentangkan koleksi naskah dan kos pembelian mengikut lokasi, yaitu cawangan di Perpustakaan Negeri Sabah. Kita boleh melihat di mana size bubble ini adalah dimanipulasikan oleh harga koleksi yang dibelanjakan dan warna bubble yang terdapat di Google Map ini adalah dimanipulasikan oleh size ataupun jumlah naskah yang ada di satu cawangan tersebut. Dan yang terbesar di sini adalah di cawangan Tanjung Aru Negeri Sabah dengan harga koleksi sebanyak 739.000 dengan naskah sebanyak 22.000. Beralih kepada carta donut chart dan pie chart untuk pembelian koleksi bahan bacaan tertinggi dan pinjaman bahan bacaan tertinggi SMD, yaitu Specific Material Designation. Kita akan membandingkan kedua ini dengan 10 pembelian dan pinjaman tertinggi. Sekiranya kita melihat pembelian tertinggi yaitu Malay Juvenile Fiction ini yang diwarnakan hijau di sini. Pembelian yang dibeli sepanjang tahun 2015 hingga 2019 adalah sebanyak 26.000, melebihi 26.000, dan Malay Juvenile Fiction ini dipinjam hanya sebanyak 5.588, sebanyak 5.6%, dan merupakan di tangga yang kelima daripada 10 pinjaman bahan bacaan tertinggi SMD. Melalui perbandingan kedua carta pie dan donat ini, pihak pengurusan Perpustakaan Negeri Sabah dan pihak perolehan mampu ataupun boleh merancang pembelian bahan dengan lebih sesuai di masa hadapan nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Julkifli Jul, ditugaskan untuk membentangkan dashboard PNS page 3. Di dalam page ini saya menggunakan 5 dataset, yakni tahun 2015 sehingga 2019. Dataset ini bersumber daripada sistem ilmu, yang mana bersumber daripada sistem ilmu perpustakaan, dan 3 blended data kumulatif pinjaman, yang mana dalam rekod dashboard di situ sejumlah 473.277 pinjaman dalam 5 tahun ke belakang untuk 30 cawangan di Perpustakaan Negeri Sabah. Di sini saya bagikan saya punya pembentangan kepada 3 segmen. Yang pertama, analisis pinjaman mengikut cawangan. Yang kedua, analisis kategori peminjaman. Dan seterusnya, analisis demografi peminjam di negeri Sabah. Kalau kita lihat ke pinjaman mengikut cawangan, kita tengok saya menggunakan histogram. Pada tahun 2015 sehingga 2019,
secara umum kita lihat dalam histogram itu terdapat penurunan dari segi jumlah peminjaman bahan bacaan di perpustakaan. Mungkin ada kaitan dengan pengenalan perkhidmatan online yang ada di perpustakaan, contohnya e-resources, Overdrive, e-central, dan New Pustaka. Jika kita lihat dari segi kategori peminjam di perpustakaan, kita lihat kumpulan adult ataupun dewasa mendominasi peminjaman yang teramai, diikuti oleh teenagers, dan seterusnya. Dari segi graf, di situ kita nampak ada penurunan daripada tahun 2015 sehingga 2019, kecuali di bahagian juvenile. Kanak-kanak kita nampak dia meningkat, dia punya peminjaman bahan bacaan. Mungkin ada kaitan dengan galakan daripada pihak sekolah, kanak-kanak digalakkan mengikuti program nilam untuk meminjam buku dan membuat program di sekolah. Jika kita lihat dari segi demografi pinjaman di Sabah, kita nampak dari peta di situ, nampak tumpuan peminjam lebih kepada bandar yang paling ramai pinjaman. Di luar bandar situ kurang ramai. Jadi di situ perlu ada usaha daripada perpustakaan untuk menambahkan lagi jumlah pinjaman di kawasan luar bandar. Itu saja yang saya laporkan daripada analisis statistik pinjaman di perpustakaan. Sekian, terima kasih. Melalui analisis data ini, kami dapat melihat beberapa manfaat dan impak projek adalah seperti berikut. Yang pertama adalah membantu bahagian perolehan membuat pengagihan peruntukan bajet yang lebih efektif berkenaan dengan pembelian buku berdasarkan tren peminjaman buku di kalangan pembaca dan dalam tempoh 5 tahun kebelakangan. Berdasarkan data dashboard ini, pihak perpustakaan dapat membangunkan koleksi yang memenuhi kehendak pengguna di setiap lokasi. Ini selaras dengan visi dan misi kami, iaitu membina masyarakat berilmu dan terhubung dan melestari budaya membaca. Dan yang ketiga adalah dapat membantu pihak pengurusan membuat keputusan dalam promosi buku yang kurang popular di sesuatu lokasi perpustakaan. Yang terakhir sekali ialah melalui data analisis dashboard ini, kami dapati terdapat keperluan untuk menambah baik penyampaian bahan bacaan di sesuatu lokasi perpustakaan dan kategori peminjam. Sekian dari pembentangan kumpulan kami. Salam Datafest dan sekian, terima kasih.